Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini aku akan menunjukkan punca-punca OD off untuk Myvi dan cara menukarkan auto filter untuk Myvi. Okey, jangan lupa subscribe dan tekan button loceng untuk mendapat info terkini daripada Nazrin Rahman DIY. Komen, like dan share. Okey, pertama sekali kita perlu melihat dipstick kereta ini terlebih dahulu. Okey, minyaknya masih berwarna merah dan levelnya masih okey untuk gearbox ini, dan kita biarkan dipstick ini terbuka untuk memudahkan minyak dikeluarkan. Okey, saya akan membuka bulb screw dan kesemua 12 skru. Okey, pastikan kereta dalam keadaan stabil sebelum kita membuka kesemua skru ini. Saya menggunakan jack stand dan jack di kiri kanan. Anda juga boleh membuka tayar sebagai langkah keselamatan. Okey, saya menggunakan bulb saya 14mm untuk membuka drain bulb. Pastikan bekas yang digunakan mencukupi untuk menadah minyak ya. Okey, saya menggunakan skru bersaiz 12. Untuk membuka skru ini ia perlu menggunakan spanner T kerana ruangnya yang tidak mencukupi. Pada mulanya saya ingin mencuba menggunakan impact drill, tapi mungkin keadaannya yang besar tidak mencukupi untuk menggunakan. Jadi saya menggunakan spanner T. Ini bukan T lah, spanner Y. Okay, saya membukakan skru di bahagian tengah terlebih dahulu dan membiarkan skru di penjuru untuk dibuka yang untuk terakhir lah. Untuk 4 skru saya buka last kali untuk mengelakkan oil sump terjatuh. Okay, seperti berikut. Skru yang di penjuru saya biarkan. Saya utamakan skru di bahagian tengah terlebih dahulu.
Okay, untuk mengelakkan oil sum dari terjatuh, saya menggunakan jet stand untuk menahan oil sum dari bawah. Ia akan menahan oil sum daripada terjatuh. Okay, seperti berikut. Anda boleh lihat oil sum akan kekal di atas jet stand. Okay, ini adalah auto filter yang lama yang bermasalah, saya rasa, yang menjadi punca OD off menyala. Saya rasa mungkin berlaku sumbatan ataupun aliran tidak lancar ke gearbox. Sikit saya akan cuba menukar auto filter terlebih dahulu untuk memastikan OD off masih menyala ataupun tidak. Jika masih menyala, mungkin berpunca dari masalah sensor ataupun masalah yang lain. Itu kita perlu scan terlebih dahulu untuk mengenal pasti masalah. Jadi yang untuk pertamanya saya akan mencuba dululah untuk scan untuk menukar auto filter. Mungkin berpunca dari auto filter ataupun tidak, kita akan cuba terlebih dahulu. Okay, untuk membukanya mungkin terdapat mungkin agak ketat. Anda perlu membuka 3 klip di bahagian sini dan di bahagian tengah terdapat 1 klip. Totalnya 3, 2 di belakang dan satu di tengah. Okay, kita perlu membuka klip terlebih dahulu sebelum menariknya ke bawah. Okay, saya akan cuba membuka 2 klip di bawah. Jika ketat, anda juga boleh menggunakan screwdriver, lepeh dan menolaknya secara perlahan-perlahan, ya. Tidak perlu menggunakan kekuatan untuk menolaknya, hanya perlahan. Tolak ke bawah seperti ini. Okey, sehingga terjabut. Okey, biarkan seketika minyak auto ini kering. Sakit-baki yang masih tertinggal di dalam gearbox, biarkan seketika. Apabila kering, kita akan melihat pula oil sum ini. Okey, ini adalah auto filter yang lama. Saya boleh tengok di sini tarikh kilangnya ialah 2010. Bermakna auto filter ini tidak pernah ditukar semenjak dibeli. Okey, saya sudah membeli auto filter yang baru dan juga gasket yang baru. Saya akan pasang ke kereta selepas saya mencuci oil sum ini terlebih dahulu. Saya rasa mungkin agak kotor, memandangkan hampir 10 tahun tidak dibuka, hampir 9 tahun. Okey, saya akan mencuci terlebih dahulu. Okay, ini adalah gasket yang lama. Kita boleh menggunakan gasket yang lama, tetapi perlu meletakkan gasket marker untuk mengelakkan kebocoran lah. Okey, ini adalah kotoran dia. Sisa besi ataupun endapan minyak yang beberapa tahun punya mendapan. Okey, kita perlu mencucikan segala mendapan ini untuk mengelakkan kerosakan yang akan datang. Okay. Anda juga boleh menggunakan minyak petrol. Ia akan memudahkan lagi lah untuk mencairkan mendapan. Ataupun juga boleh menggunakan sabun baju lah untuk mempercepatkan lagi proses pembersihan. Saya menggunakan sabun baju biasa, dan saya menggunakan bros untuk memudahkan lagi segala mendapan dan habuk-habuk besi yang lama dibersihkan.
Okey, ini adalah magnet yang digunakan untuk memerangkap besi. Ya, memerangkap besi di bawah oil sump. Okey, kita perlu juga mencuci magnet dan pastikan magnet dalam keadaan baik lah. Jika rasa macam magnet tu kurang kuasa lekat ataupun dia tidak melekat kat besi, kita boleh cari yang baru lah. Fungsi dia untuk memerangkap segala habuk-habuk halus, habuk-habuk besi yang halus ke bawah dan tidak kembali ke dalam gearbox, untuk mengelakkan segala berlaku kerosakan lah, kerosakan yang serius ke atas gearbox. Kita akan cuci ke semua. Kita akan cuci di bahagian luar juga, di bahagian bowl ni, untuk pastikan gasket-gasket lama ataupun kesan-kesan minyak pasir yang lama dibuang. Okey, cucikan juga semuanya. Cucikan menggunakan air yang kuat lah untuk memudahkan lagi tercabut. Kalau ada water jet boleh guna water jet, itu lagi mudah. Okey, kita akan mencuci di bahagian luar, membuang segala kotoran pasir-pasir yang Okey, cucian terakhir untuk pastikan oil sump betul-betul bersih sebelum kita memasangnya kembali ke gearbox. Okey, kita letakkan kembali magnet di dalam oil sump. Pastikan ia di dalam kedudukannya asal. Okey, ini adalah hasil selepas dicucikan. Okey, kita perlu memastikan oil sump betul-betul kering terlebih dahulu. Saya hanya menggunakan kain. Jika anda mempunyai kompresor, air gun, boleh gunakan menggunakan air gun untuk memudahkan oil sump ini kering dari air, untuk mengelakkan lah auto oil bercampur dengan air. Kita pastikan ia betul-betul kering lah terlebih dahulu sebelum kita pasang kembali ke gearbox. Apabila oil sump yang kita cuci telah kering, kita perlulah meletakkan gasket maker di atas oil sump dan juga di atas gasket yang baru untuk mengelakkan kebocoran yang akan datang. Okey, sekarang kita akan memasang auto filter di dalam gearbox. Terlebih dahulu kita perlulah mencuci lah kawasan ini di dalam gearbox untuk memastikan ia bersih daripada sisa-sisa minyak
yang lama dan juga habuk-habuk halus, habuk-habuk besi yang halus yang lama yang masih terperangkap di dalam ini. Terdapat berbagai cara kita boleh menggunakan, iaitu menggunakan air gun daripada kompresor, ataupun kita pula juga boleh menggunakan carburetor cleaner yang disembur di dalam ini, sehingga benar-benar tiada kotoran di dalam ini, dan juga boleh menggunakan tisu seperti ini. Pastikan kesemua soket-soket dipasang dengan betul dan juga tiada kotoran yang tertinggal sebelum kita memasukkan minyak yang baru. Tidak dilupa juga kawasan yang ingin dipasang gasket. Okey, sekarang kita akan memasukkan auto filter. Terdapat O-ring di kawasan ini. Kita perlu memasukkan O-ring terlebih dahulu dan pastikan klip betul-betul ketat. Okey, tekankan dari bawah dan masukkan klip. Okey, pastikan ia betul-betul melekat di gearbox. Okey, pastikan klip betul-betul memegang gearbox. Apabila selesai memasang auto filter, saya akan memasang kembali lah oil sump. Okey, saya akan memasangkan terlebih dahulu skru di 4 penjuru untuk memudahkan lagi lah proses pemasangan. Anda juga boleh meletakkan jack stand di bawah oil sump untuk memastikan anda mudah memasang skru yang 12 skru jika rasa susah untuk memegang. Saya meletakkan terlebih dahulu skru di bahagian hadapan. Okey, selesai. Saya meletakkan skru di bahagian belakang dan berikutnya di penjuru di sebelah kanan.
Okey, saya sudah selesai memasang kesemua 12 skru di oil sump. Sekarang saya akan memasang ataupun memasukkan kembali auto oil yang baru ke dalam gearbox. Okay, saya menggunakan corong yang cukup panjang untuk memasukkan minyak ke dalam gearbox. Minyak gearbox biasanya akan melalui dipstick. Tempat meletakkan dipstick ini, saya masukkan minyak di dalam ini melalui corong dipstick. Okay, saya menggunakan minyak ATF yang baru. Saya menggunakan minyak sebanyak 2.5 liter untuk Myvi 2000 keluaran 2010. Okay, saya akan memasukkan kembali dipstick ke dalam gearbox untuk melihat level minyak yang saya masukkan tadi. Jika ia okey, saya akan mula menghidupkan enjin untuk melihat sama ada terdapat kebocoran di kawasan oil sump, dan juga untuk kita melihat kembali dipstick apabila enjin panas, adakah ia mencukupi ataupun tidak. Saya akan biarkan enjin dihidupkan selama 5 minit, dan sambil saya hidupkan, saya perlulah menukar gear dari P sehingga ke L selama seminit untuk memastikan segala minyak memasuki gearbox dengan sempurna. Okey, setelah 5 minit saya menghidupkan enjin, saya dapati tiada kebocoran di bawah ini dan tiada kebocoran di sekeliling oil sump. Ia bermakna gasket yang saya pasang tadi adalah dalam keadaan baik, dan saya akan cuba memandu beberapa kilometer untuk melihat. Okey, setelah saya memandu selama beberapa minit, saya dapati tiada kebocoran di oil sump dan juga drain bulb. Okey, tiada kebocoran di sini, dan juga di sekeliling skru juga tiada kebocoran, masih kering. Okey, bermakna semua gasket ni dalam keadaan baik. Okey, sekarang saya beralih ke speedometer untuk melihat indikator. Okey, saya dapati tiada sebarang indikator menyala, body off, dan juga check engine menyala. Saya yakin dia berpunca daripada auto filter yang sudah rosak. Terima kasih kerana menonton Nazrin Rahman DIY, dan jangan lupa like dan komen di bawah video ini. Jangan lupa subscribe jika anda rasa video ini berguna bagi anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera.